Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi walidina wa walidikum, wa ila arwahil muslimina wal muslimat kafatan ammah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah. Tamu-tamunya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. Dan seterusnya Allah kekalkan kita untuk berada seketika, duduk seketika di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita menekuni ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Moga di sana nanti ada pengajaran buat kita bersama. Moga-moga menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Dirahmati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat, para alim ulama, para asatizah. Izinkan saya meneruskan pembacaan kitab Tinta Tarbawi karangan Ustaz Azri Hashim Al-Bindani, yang mana pada perjumpaan yang lalu kita membincangkan perkara yang berkaitan tentang penyakit hati, yang mana dulu kita dah bincang panjang lebarnya. Saya dah sebut pada perjumpaan yang lalu, iaitu penyakit hati ini boleh menyebabkan kita ini lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuncaknya orang yang rosak hati ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah paterikan hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Apabila hati itu tertutup dengan asbab apa? Dengan asbab dia melakukan perkara yang merosakkan hati dia, maka daripada hati itu dia pergi kepada mana? Wa ala sam'ihim, daripada hati, telinga dia tak nak dengar dah lepas ni.
Tak nak dengar dah nasihat, tak nak dengar dah apa orang tegur, apa semua sekali. Mula daripada apa? Mula daripada hati. Pergi kepada telinga, telinga tak nak dengar. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lepas tu mata dia tak nak tengok dah mana kebaikannya. Yang dia suka lihat adalah keburukan ataupun unsur-unsur yang membawa kepada rosaknya hati. Ikhwanal muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi tak? Iaitu tanda-tanda penyakit hati pada perjumpaan yang lalu. Saya ulang balik. Tanda yang pertama ialah seseorang hamba itu malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Itu tanda hati dah sakit. Ada penyakit hati dah tu. Yang kedua, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sama ada ayat itu berbentuk tegahan ataupun berbentuk larangan ataupun berbentuk ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasa je pada dia. Yang kedua. Yang ketiga, pada pembacaan dia tidak tersentuh dengan ayat-ayat kauniyat tentang peristiwa-peristiwa, hampir sama dengan tadi, iaitu tak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Dan pada perjumpaan yang lalu, yang terakhir kita baca, iaitu seseorang hamba itu dalam kehidupan harian dia ialah lebih mencintai dunia serta melupakan akhirat. Melakukan urusan dunia itu sampai lupa tanggungjawab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pokok ceritanya, hati dia ada penyakit. Jadi kalau orang ada masalah hati ini, bawa bincang pun tak selesai. Pujuk pun tak akan. Kalau panah barang dia tu, panah barang lah dia. Sebab apa? Penyakit hati. Kalau suka mencarut tu, mencarut lah dia. Sebab dia ada masalah apa? Ada masalah hati. Baik, yang seterusnya pada malam ini, iaitu tanda hamba Allah itu mempunyai masalah penyakit hati, iaitu hamba tersebut sangat suka berkawan dengan orang yang melakukan maksiat. Dalam buku ini dia bagi keterangan, ini salah satu sebab terbesar yang mempengaruhi kerasnya hati seseorang. Yang mana orang yang hidupnya di tengah gelombang kemaksiatan dan kemungkaran, bergaul dengan manusia yang banyak bergelombang dengan dosa, banyak bergurau dan tertawa tanpa batasan, dan banyak mendengar muzik yang melalaikan, serta menghabiskan harinya untuk tujuan maksiat. Maknanya tengok geng. Bukan kata berkawan dengan orang yang melakukan maksiat ini dalam erti katanya hamba yang ahli abid, hamba yang taat masuk dalam kumpulan orang yang lalai itu untuk berdakwah, itu lain. Yang maksudnya di sini ialah berkawan rapat, bersahabat, darah sedaging, orang kata. Kalau kaki isap rokok tu bergilir puting, tak ada masalah. Gitulah ceritanya. Mana tak ada masalah pada dia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, falyadhaku qalilan
wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun. Surah At-Taubah ayat 82 kata Allah, falyadhaku qalilan. Oleh itu sedikitlah kamu ketawa. Dalam kehidupan kita ni, kalau boleh, ketawa itu adalah sedikit. Wal yabku kathiran, tapi menangisnya banyak. Banyak menangis ini dalam erti katanya ialah selalu bermuhasabah, menangis akan dosanya, menangis akan penyesalannya, sedih melihat kesengsaraan, sedih melihat kelalaian umat. Surah At-Taubah Allah sebut falyadhaku qalilan wal yabku kathiran. Suka sikit-sikit je. Bukan tak boleh suka, hidup kena ceria, tapi biar banyak menangis. Jazaan bima kanu yaksibun. Bagi mereka itu Allah akan bagi balasan. Yang suka sedikit sebab apa? Sebab Allah pesan suruh suka sedikit. Kalau suka banyak ni banyak lalai, hati jadi rosak. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini. Dia kata berkawan, kalau bolehnya berkawan dengan ahli abid ataupun dengan ahli maksiat ini dengan tujuan satu je, iaitu ingin berdakwah pada mereka. Sebab kalau kata iman tak kuat, ahli abid masuk dalam kumpulan ahli maksiat, iman tak teguh, sekarang ini piyah pun cabut. Nak tahu, cubalah masuk geruk mana-mana, masuk nak berdakwah. Dalam kita sekali dia dakwahkan dia. Apabila berkawan ini kena berhati-hati pada saya, pada sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah dengar tak orang di rumah Allah ni mencarut? Tak pernah dengar. Luar daripada rumah Allah, pernah dengar tak? Dengar. Telinga kita sampai perkataan-perkataan yang mencarut itu. Tapi rumah Allah, tempat ibadah, ahli abid, dia semalu dengan diri dia. Rasa malu apabila berada di rumah Allah ini nak melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan hati dia jadi kerah. Dia tak buat. Sebab itu kalau ahli abid dia berkawan sama ahli abid ini, maknanya sifat dia watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu sifat ahli abid. Nampak ahli abid nak lalai, dia tegur. Itu sifat dia. Tapi kalau ahli maksiat, dia suruh pula. Itu jadi masalah tu pada kita. Apabila berkawan dengan ahli yang orang yang melakukan maksiat ini, kalau tanya ADDK, punca utama penagihan dadah pada masyarakat orang Melayu di kampung, di Feldah semua sekali, itu adalah daripada mencuba. Perasaan mencuba daripada sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Mula daripada rokok, lepas tu peringkat lebih tinggi lagi, darjat naik sikit, duit banyak, darjat naik sikit. Peratusan adalah sangat tinggi, iaitu pengaruh daripada kawan. Sebab itu kekallah kita berkawan dengan ahli abid di rumah Allah ini.
keseronokan dalam melakukan amal ibadah, cerianya kita datang rumah Allah tanpa rasa hasad dan dengki di kalangan sahabat-sahabat kita berlapang dada. Walaupun sekarang ini tak boleh berjabat tangan, belaga pipi apa semua sekali tak boleh, tapi kita boleh senyum dah. Sahabat yang bermasalah di rumah, datang di rumah Allah, ada sahabat tengok muka dia senyum, sejuk, masalah rumah tu hilang. Untuk nak elakkan kita ada penyakit hati, jangan berkawan dengan orang yang ahli maksiat. Baik, yang seterusnya, kemaksiatan berantai. Kemaksiatan berantai ini, kata pengarang kitab, penyakit hati lahir daripada kemaksiatan baru akibat kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga menjadi lingkaran syaitan yang sangat sukar bagi seseorang itu melepaskan dirinya. Ikhwanal muslimin rahimakumullah, ibu-ibu ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pesan pada kita dalam surah Al-Mutaffifin. Apa yang Allah pesan? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya Allah kata pada ayat-ayat Al-Quran tu tak ada cacat dah. Yang patut ditinggal, kena tinggal, tak ada cacat dah pada ayat Quran itu. Kalla barra. Bahkan mata hati mereka. Hati mereka. Hati siapa? Hati mereka ini telah diselaputi kekotoran. Kotoran apa? Titik-titik dosa pada hati mereka. Apabila ada titik-titik dosa itu pada hati, dengan sebab apa? Makanu yaksibun, dengan sebab kekufuran dan maksiat yang mereka kerjakan. Walaupun aqaib, iaitu balasan dosa itu tak kena lagi atas dunia, tapi hati dia itu kosong. Yang kita kata, kita faham dalam akidah kita, balasan bagi pendosa itu adalah neraka. Bila? Hari akhirat. Balasan bagi yang melakukan perkara kebaikan itu syurga. Bila? Akhirat. Cuma keberkatan itulah yang payah nak tafsirkan, nak diceritakan kepada secara umumnya kepada masyarakat. Hidup berkat, payah kita nak cerita. Orang yang rasa hidup dia berkat baru dia tahu. Apabila hati itu dah rosak, mudah je buat maksiat dan kekufuran. Dia berantai, titik, sikit, 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 tambah. Kemuncaknya apa? Kemuncaknya ayat mukaddimah tadilah. Apabila dah gelap, Allah khatam, habis kita. Wal-iyazubillah, minta dijauhkan oleh Allah. Sebab itu surah Al-Baqarah itu menceritakan orang munafik ini, Allah khatamkan hati dia, telinga tak dengar dah. Allah sebut pula selepas itu, summum bukmum umyum fahum la yarji'un.
Allah sebut pula lepas tu. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut pula summum bukumum umyum fahum la yarji'un. Allah kata mereka ni seolah-olah pekak. Itu ulama bahas lah. Ulama bahas tentang ayat ini. Kenapa sebut pekak, lepas tu bisu, lepas tu buta? Fahum la yarji'un, dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali. Allah tutup hati, lepas tu Allah sebut telinga, Allah sebut mata. Nak kembali, Allah sebut pekak, bisu, buta. Dengan keadaan itu, kalau kata mereka tak selesaikan masalah, nak kembali kepada Allah itu, telinga dia kena banyak dengar perkara-perkara yang ma'ruf. Sebab itu kita jadi pendengar. Sebenarnya dia turun ke hati yang menyucikan hati kita. Mulut kita untuk nak sucikan hati, iaitu kena bersihkan daripada percakapan-percakapan yang membawa kepada maksiat kepada Allah. Dia cucikan hati. Ulama bahas itulah. Mula nyakit hati apabila hati tutup, telinga tak dengar, mata tak pandang apa dah. Tapi nak berubat, kena banyak dengar. Mulut nak buang penyakit-penyakit yang ada mulut tu, kena banyak baca Quran, banyak zikir. Dia sebut pekak, bisu dan buta. Mata tu tengok apa? Ulama dia kaji sampai sedemikian rupa untuk nak hilangkan penyakit hati ni, supaya kita boleh jadi ambil iktibar. Kalau hati dah rosak, okey, aku kena banyak dengar ni, sebab fikir tentang orang apa nampak yang tak baik je, ada masalah aku ni. Apabila kita kenal kita ada penyakit, maka cara dia macam tu lah. Guna telinga, guna mulut, guna mata untuk nak ubat penyakit hati. Ikhwanal muslimin muslimat rahimakumullah. Selepas kita berjaya mengelakkan melakukan perkara kemaksiatan berantai ini, saya terkejut masa ceramah hari itu kan. Ceramah 1 Muharram hari itu yang Dr. Muhsin bagi tahu, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Sama kita muhasabah lah. Dalam tempoh PKP ini, perangai hamba Allah yang sedang dilanda bala malapetaka itu masih buat lagi perkara yang melalaikan kan. Ingat tak yang ceramah dia kata gitu? Orang Malaysia ini yang pertama dia kata banyak shopping. Yang kedua dia kata tengah dilanda musibah, penjualan telefon dalam talian itu meningkat secara mendadak sebab boring sangat duduk kat rumah. Lepas beli telefon, dia belega jauh pula. Oh, ni ada syak ni. Allahu Rabbi ya Karim, nak sebut pun malu. Sebab itu pada Facebook kita, pada Instagram kita, pada Twitter kita tu banyak melintas kat depan-depan kita punya handset kan. Cuma hati yang kotor ataupun hati yang bersih dia boleh tapis benda tu. Kalau hati yang kotor dia melintas depan kita,
Kita pun belajar sikit, tak apa, sekali lalu tengok, tak apa. Itu jadi masalah. Apabila bertitik kallabat rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang sikit tadi dia tambah. Dan yang ketujuh, yang seterusnya, hamba Allah yang ada penyakit hati ini, dia meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Memang ada dosa kecil dan besar, tetapi perlu diingat, semua dosa akan membawa ke neraka. Dan perlu kita faham, dosa besar bermula dengan dosa kecil. Ingat dulu Ustaz, masa sekolah menengah dulu, Ustaz suruh hafal As-Sab'u Mubiqah, 7 dosa besar. Dia kata kan, kita baca hadis ni nak tahu yang ni dosa besar. Tapi sebelum buat dosa besar tu, mu jadi ahli buat dosa kecil dulu. Dia bagi tahu gitu. Kena beringat dengan dosa kecil dulu. Kalau dengan dosa kecil kamu beringat, dia kata, maka dengan dosa besar sudah pasti kamu akan selamat. Cuma hak mengaji ni, dia kata mengaji tentang As-Sab'u Mubiqat ini, 7 dosa besar dalam hadis Nabi ni, dia kata nak suruh kita gerung. Tapi hak aulanya ialah kena gerung dengan dosa kecil. Sebab itu hadis Nabi SAW cerita, yang mana mafhumnya, dia kata sesungguhnya kalian mengerjakan beberapa amalan yang menurut kalian remeh daripada seutas rambut. Padahal kami pada zaman Nabi menganggapnya adalah As-Sab'u Al-Mubiqat. Padahal kami pada zaman Nabi, dosa kecil itu ialah anggap dosa besar. Sebab itu Nabi sebut, innakum la ta'lamu a'malan ya adakku fi ayunukum fil sya'ra. Pada mata kamu itu kamu lihat bahawa benda tu nampak kecil je, macam utas rambut je. Tapi pada kami, kunna lana'uddiha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Pada kami zaman Nabi, hak kecil itu ialah ibaratnya macam dosa besar. Sama-sama kita beringat tentang perkara ini. Sebab itu istilahnya, kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Dan salah satu lagi yang terakhir pada malam ini, iaitu tanda hamba Allah itu kena elakkan diri dia daripada golong daripada golongan yang mempunyai masalah hati, iaitu sibuk dengan kesalahan orang lain. Kalau duk cerita pasal orang, sibuk pasal orang, tak kira lah kebaikan ke keburukan ke, duk cerita hak orang je, seronok. Lebih teruk lagi kalau cerita tentang aib. Kita tahu, kita baca hadis dah, kita baca dah hadis Nabi, wa man satara 'alal muslimi fid dunya satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib muslim atas dunia, Allah akan tutupkan aibnya di atas dunia dan akhirat. Tahu kita, Allah bagi ganjaran sedemikian rupa, tahu kita.
Sebab itu Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhann. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, elakkan diri kamu daripada perasaan sakwa sangka kepada siapa-siapa lah, tak kira. Kerana sakwa sangka itu akan merosakkan kita. Apabila banyak sakwa sangka ni lah yang menyebabkan kita ini ayat kenyataan jadi ayat kebencian, ayat pemberitahuan jadi ayat mengata. Kita faham gitu. Itu yang jadi masalah. Pengerusi tulis ayat tu cantik dah, ayat kenyataan dan penyataan, tapi dia faham pengerusi ni kata kat aku ni sebab apa? Hati dia akan jadi zon, ada sakwa sangka. Masalah tu sebenarnya penyakit hati dah mula dah tu. Sebab itu situasi kita nak meneruskan kehidupan di atas dunia ini, kita kena ingat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru a'malud dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Nabi sebut kebanyakan amal perbuatan, banyak amal perbuatan yang bentuk dunia. Kita nampak macam perbuatan dia tu macam benda dunia. Berapa banyak amalan yang berbentuk dunia. Kita tengok macam kayuh basikal, nampak macam dunia je kayuh basikal. Jogging, minum kedai kopi, tak ada masalah. Nampak benda dunia lah. Wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Benda dunia tadi sekiranya cantik, bersih pada niatnya akan jadi akhirat. Tetapi yang paling perlu kita ingat belakang hadis Nabi tersebut, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malul akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Dan banyak pula amal yang berbentuk amal akhirat, baca Quran, zikir, bagi kuliah, berpakaian orang abid, pakai kopiah, semua itu adalah lampan melakukan amal akhirat. Tapi Nabi kata summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat, kemudian menjadi amal dunia kerana buruknya niat dia. Sebab itu perkara dunia boleh jadi akhirat tak? Boleh jadi akhirat kerana cantiknya niat dan ikhlas dia kerana Allah. Belum tentu yang jadi nampak akhirat, baca Quran apa semua sekali nampak akhirat, tetapi kerana bisu'in niat, kerana niatnya rosak, kerana makhluk mungkin, kerana benda lain mungkin, kerana itu. Benda tu atas dunia semata-mata. Wal-iyyazubillah, minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apabila bincang bab niat ni, memang kita kena sama-sama beringat.
dalam bentuk apa sekalipun kita sama-sama beringat, saling tegur menegur, saling pesan memesan, supaya kita ini solid dia punya hati tu. Nabi kata nampak dunia tapi jadi akhirat hamba ini. Sebab apa? Solid dia punya hati. Tapi benda akhirat jadi dunia je. Nampak atas dunia dipuji orang, nampak semua sekali. Rupa-rupanya zero di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dengan Muharram ini, dengan bulan Muharram ini, hari ini masuk hari yang ke berapa hari ini? Masuk hari yang ke 7 ke 8? 10 dah. Hari Khamis baru ni jumpa kami 7 kan? Hari ni ayat ke lah. Hari berapa dah? 9 ke 10? 10 hari ni. Mana? Ah, 10 dah. Hari yang ke-10 dah hari ni. Tapi saya nak baca sebagai penutup hari ni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir kata cerita tentang seorang anak muda daripada Bani Israel yang kata ingin kembali kepada Allah. Yang kata ceritanya dalam sirahnya cerita, dalam tafsir Ibnu Katsirnya cerita, iaitu mula-mula bunuh 99 orang tu. Lepas tu ditanya ulama, tanya seorang alim, aku nak kembali kepada Allah, nak bertaubat. Orang alim tu kata, mu tak ada jalan dah, sebab banyak sangat bunuh, banyak sangat buat maksiat. Tuhan tak ampun dah. Kalau macam tu, alang-alang buat maksiat, cukuplah jadi 100. Mati alim tersebut. Dia cari lagi orang alim, jumpa. Dia tanya, macam mana aku nak berubah ni? Aku nak bertaubat, aku banyak buat dosa dan maksiat. Orang lain tersebut kata, kalau kamu nak berubah, kamu kena keluar daripada tempat ini, pergi ke satu tempat yang jauh. Dalam perjalanan dia, ayat Quran sebut, summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam perjalanan dia dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maknanya nak bertaubat, hati dia nak bertaubat, tak buat lagi pun kebaikan, baru nak pergi, tiba-tiba Allah ambil dia dalam perjalanan. Allah sebut, maka sesungguhnya telah tetap pahala nak berubah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama bahas, pemuda tersebut duk berebut antara malaikat yang jaga neraka dengan jaga syurga. Dalam riwayat kata, ukur mana dekat antara rumah dengan nak pergi kepada satu tempat itu. Jadikan cerita lebih satu langkah untuk kepada tempat dia nak pergi itu, maka jadi ahli syurga dia. Itu perbahasan ulama. Tapi nak cerita, ayat ini nak cerita apabila wa may yakhruj min baitihi ila Allah wa rasulih,
Apabila kita keluar, langkah kaki dengan hati nak kembali kepada Allah, tak buat lagi pun, tapi hati terus bersih dah. Hati dah bersih dah. Semalam saya tengok 2 gambar lalu ke Facebook saya dan sungguh terkesan pada hati saya. 2 gambar kartun. Dia buat cantik, kartun itu dia buat. Seorang yang berjubah pakai semuta, kelihatan semuta dipanggil apa? Pakai serban. Tapi dia buat dalam apa dia panggil, kata-kata. Yang sebelah ini rockers dan ahli maksiat. Dia buat kata-kata. Yang pakai jubah apa semua sekali, dia buat kata-kata. Dia ni tak ada jalan. Dia pandang tu kan, macam pemikiran dalam kepala pandang yang ahli maksiat, dia ni tak ada jalan ni, ahli neraka dah mu ni. Dia buat yang sebelah itu, iaitu kata-kata juga yang terlintas pada hati. Yang ahli rockers, yang ahli maksiat lah dari segi gambaran itu. Apa dia kata? Dia tulis, bilalah aku boleh jadi macam sahabat ini. Dari segi luar. Apabila baca ayat ini, summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hati dah nak kembali kepada Allah, belum buat lagi, tapi diambil oleh Allah, maka Allah akan bagi, Allah akan ampunkan. Kerana apa? Dia nak berubah daripada ingkar kepada taat, daripada malas kepada rajin. Moga-moga kita dengan semangat Muharram ini kena berubah daripada yang sebelum ni buat sikit kena buat banyak. Kalau sebelum ni malas sikit-sikit kena jadi rajin, supaya kita dalam perjalanan untuk sampai ilallahi wa rasulih, kemuncaknya wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang kita nak apa dia? Semoga Allah mengampun, yang maha pengampun lagi pengasihani itu tengok kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Yang tu yang kita cita-citakan. Moga-moga kita semua berada dalam lingkungan itu, insya-Allah, dengan keberkatan Satul Muharram, dengan keberkatan bulan Muharram ini, sama-samalah kita berazam, sama-sama kita bercita-cita, moga-moga tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang dahulu, insya-Allah. Sekadar itu untuk malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf atas salah cakap, salah bicara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami dan jiran-jiran kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami selaku anak-anak kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Terkadang perkataan kami, ya Allah, terkadang tingkah laku kami, ya Allah, terkadang percakapan kami, ya Allah, menyebabkan kami tergolong di kalangan anak yang derhaka, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya diri kami ini amat lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah diri kami supaya istiqamah dalam melakukan ketaatan, ya Allah, melakukan kebaikan, ya Allah. Dan kekalkanlah diri kami istiqamah dalam meninggalkan maksiat dan larangan, ya Allah. Tanpa bantuan dan pertolongan daripada-Mu, ya Allah,
Sudah pasti kami tidak mampu ya Allah untuk menghindari diri kami daripada hasutan iblis dan belitan syaitan ya Allah. Bantulah diri kami yang lemah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa dayyikin wa shiddatin wa nikmatin wa fitnah. Maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.